Oke, salam sejahtera kepada semua pelajar. Saya David Hussein Alba, berasal dari Sarawak. Saya merupakan guru pelatih daripada Universiti Tun Hussein Malaysia dalam bidang multimedia kreatif. Saya akan membantu Cikgu Aziz Shah sepanjang 8 minggu ini, iaitu mengajar subjek asas sains komputer tingkatan 2. Oke, saya berharap agar pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat dan jaga diri, stay safe dan stay home. Oke, untuk topik kita pada hari ini, kita akan masuk kepada topik 3, iaitu kod arahan. Oke, sebelum ini pelajar telah belajar mengenai pembangunan algoritma pada bab 2, dan ini merupakan kesinambungan pada bab 2, iaitu kod arahan. Oke, dalam membangunkan kod arahan ini, kita menggunakan perisian aplikasi Python, iaitu bagi menghasilkan atur cara. Oke, 3.1 adalah berkaitan dengan persekitaran kod arahan. Kod arahan merupakan satu arahan yang ditulis dalam bahasa komputer untuk mengarahkan komputer melaksanakan satu tugasan. Oke, bahasa komputer terdiri daripada bahasa pengaturcaraan yang digunakan oleh pengatur cara menulis kod arahan. Oke, dalam bahasa pengaturcaraan ini, pelajar telah mempelajari Scratch dan HTML pada asas komputer tingkatan 1. Manakala aplikasi perian Python ini mempunyai banyak persamaan dengan perisian Scratch, iaitu memerlukan murid untuk menulis kod-kod dalam pengaturcaraan. Kita dapat semasa melaksanakan atur cara, kod arahan akan menjalani pengalihan pada bahasa mesin yang difahami dalam komputer. Terdapat 3 penterjemah, iaitu penghimpun, assembly, pengcompile, compiler, dan pentafsir, interpreter. Dalam rajah 3.1, iaitu pada halaman 76, terdapat 3 jenis penterjemahan. Yang pertama itu penghimpun. Contohnya adalah penghimpun ialah Basic Assembly Language yang digunakan oleh IBM. Yang kedua adalah pengcompile. Contoh bahasa pengaturcaraan adalah seperti C++, C, Java dan Pascal. Dan pentafsir pula adalah bahasa pengaturcaraan seperti Python, PHP, Perl dan Ruby. Untuk membangunkan atur cara ini, pelajar perlulah memasang perisian aplikasi Python untuk membolehkan mereka melaksanakan projek dan amali dalam bab ini. Seterusnya kita akan pergi kepada 3.1, iaitu jenis data dan segmen kod. Secara ringkasnya, jenis data ini adalah digunakan semasa pengisytiharan satu pemboleh ubah untuk membenarkan atur cara mengenal pasti kegunaan pemboleh ubah tersebut dan membolehkan pemboleh ubah simpan dalam storan ingatan. Secara ringkasnya adalah jenis data merupakan pemboleh ubah yang membolehkan komputer untuk menyimpan data-data dalam storan ingatan. Terdapat 3 jenis data utama, iaitu nombor, yang terdiri daripada nombor bulat ataupun integer, nombor puluhan, iaitu double. Seterusnya adalah teks, aksara. Dalam bahasa programmingnya adalah char, contohnya adalah seperti A, B dan simbol-simbol. Seterusnya adalah rentetan atau string, contohnya perkataan. Sebagai contoh, Malaysia, Borneo. Manakala yang ketiga adalah nilai logik. Nilai logik ini dikenali sebagai boolean. Terdiri daripada 2 nilai logik yang utama, iaitu benar dan palsu. Nilai logik benar dipaparkan true dalam atur cara, manakala palsu ataupun nilai logik palsu akan dipaparkan false dalam atur cara. Seterusnya kita akan pergi kepada integer. Integer ni adalah nombor yang tidak mengandungi bahagian pecahan dan tidak mempunyai titik perpuluhan. Senang untuk kita ingat adalah integer ni adalah berkaitan dengan nombor bulat, sama ada nombor negatif, sifar ataupun nombor positif. Jika kita dapat lihat pada jadual 3.1, iaitu operator matematik, simbol dan juga contoh. Terdapat 4 operator
yang digunakan operator matematik dalam sistem pengaturcaraan komputer, iaitu tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Okey, operator matematik ini sangat penting bagi membolehkan komputer untuk melakukan proses pengiraan dalam komputer. Okey, jika kita dapat lihat pada contoh 3.1 kod arahan Python yang kita menggunakan fungsi integer. Integer ini adalah nombor bulat sama ada dalam bentuk perpuluhan, nombor positif, sifar dan nombor negatif. Contoh 3.1 adalah untuk mengira integer, iaitu nilai tambah A dan nilai tambah B. Okay, kita akan cuba untuk pergi kepada cara untuk mengira ataupun membuat pengaturcaraan integer. Okay, ini merupakan antara muka bagi pengaturcaraan Python, iaitu pelajar boleh download sendiri pada internet. Okay, ini adalah pengaturcaraan Python 3.9.6, iaitu perisian yang latest. Okay, jika kita dapat lihat pada contoh 3.1 yang menghendaki pengguna untuk mengira nilai AB, kita akan cuba. Okey, nilai yang diberikan pada buku teks, rujuk buku teks, iaitu pada muka surat 78. Okey, nilai A adalah bersamaan dengan integer. Integer ini menunjuk kepada nombor, sama ada nombor bulat ataupun nombor perpuluhan. Pada contoh ini, integer diberikan adalah 10 bagi nilai A, manakala bagi nilai B pula adalah integer ini adalah pemboleh ubah bagi nombor, iaitu sama ada nombor bulat ataupun nombor perpuluhan seperti yang saya telah terangkan tadi. Contoh ini nilai integer B adalah 29. Okey. Dan C memerlukan pengguna untuk mengira hasil tambah nilai A dan nilai B. Hasil tambah tadi akan diprint bagi mengeluarkan output, iaitu jawapan hasil tambah A dan B. Okey, jika kita dapat lihat hasil tambah bagi nilai A, iaitu 10, tambah dengan nilai B, iaitu 29, adalah 39, iaitu nilai C. Selanjutnya kita akan kembali kepada nota. Okay, seterusnya adalah nilai integer, iaitu double. Double ini mewakili nombor, iaitu mengandungi pecahan ataupun mempunyai titik perpuluhan. Okay, double ini boleh terdiri daripada nilai negatif maupun nilai positif. Okay, jika kita dapat lihat pada ranjah 3.4, iaitu nombor integer ataupun double ni terdiri daripada nilai negatif 3.5, negatif 2.5, negatif 1.5, kosong 1.5, 25 dan 35. Kali ini merupakan contoh-contoh nilai double bagi nombor. Yap, nilai double bagi nombor. Seterusnya adalah merupakan cara-cara untuk membangunkan kod arahan menggunakan pengaturcaraan C++, iaitu meminta pelajar untuk memasukkan double, iaitu nombor perpuluhan, dan nilai perpuluhan bagi nombor pertama, nilai perpuluhan bagi nombor kedua, nilai perpuluhan bagi nombor ketiga, dan yang seterusnya adalah hasil tambah bagi nilai ataupun nombor tersebut. Okay, outputnya adalah contohnya nilai double bagi nombor pertama adalah 3.5. Nilai double bagi nombor kedua adalah 4.9. Dan hasil tambah bagi kedua-dua nombor ialah 8.6.
Seterusnya adalah float. Float ini dalam pengaturcaraan Python berfungsi untuk memudahkan ataupun membundarkan nilai, terutamanya nilai perpuluhan, bagi membolehkan output yang dikeluarkan tidak mengandungi bilangan atau nombor yang banyak. Secara umumnya adalah, secara ringkasnya, float ini adalah bertujuan untuk membundarkan nombor perpuluhan kepada nombor yang lebih besar. Seterusnya adalah jenis data teks, iaitu jenis data teks ini terdiri daripada char. Kalau kita dapat lihat pada buku teks muka surapan 11, iaitu char adalah jenis data yang digunakan mewakili aksara, sama ada abjad, angka dan juga simbol. Pada jadual 3.2 dapat kita lihat jenis char iaitu huruf daripada A hingga Z, digit daripada 0 hingga nombor iaitu infinity, dan yang ketiga adalah jenis syarat simbol seperti simbol peratus, simbol alias dan lain-lain. Jika kita dapat lihat pada 3.4, iaitu membangunkan atau cara untuk memaparkan aksara A. Kita akan bangunkan atau cara bagi memaparkan aksara A. Untuk aksara A ini untuk aksara A ini adalah dibangunkan menggunakan pengaturcaraan C++. Kita akan memfokuskan kepada pengaturcaraan Python. Seterusnya adalah char. Char ni senang kita ingat adalah terdiri daripada satu sama ada huruf, digit ataupun simbol, manakala string ini adalah terdiri daripada aksara yang ditujukan, maksudnya ia boleh terdiri dari perkataan. Untuk pemboleh ubah yang digunakan bagi data jenis string ini adalah str. Manakala untuk char adalah pemboleh ubah dia adalah char untuk ditulis dalam pengaturcaraan. Kita akan cuba untuk bangunkan kod arahan pengaturcaraan Python menggunakan data jenis string. Itu kita cuba bangunkan. Ini yang contoh yang saya bagi tahu tadi. Ada str merupakan pemboleh ubah bagi data jenis string, kurungan, masukkan curly bracket, selamat datang, perintah seterusnya adalah untuk print ayat tersebut bagi memaparkan tulisan selamat datang, memaparkan perkataan selamat datang. Tekan enter. Kita akan sambung kepada bahagian ataupun nota buku teks. Seterusnya adalah jenis data string digunakan bersama-sama fungsi Python bagi memanipulasi nilai string mengikut keperluan dan tujuan sesuatu program. Jadual 3.3 ini adalah fungsi yang memanipulasi nilai string dengan tujuannya. Contohnya adalah tanda ataupun bracket ni mencapai aksara lebih dalam satu string. Len menghitung bilangan aksara dan string, simbol plus menggabungkan dua string tanpa ruang kosong,
simbol koma menggabungkan dua string dengan satu nilai kosong, simbol bintang atau darab mengulang string dengan menggunakan bilangan yang dinyatakan, dan simbol bracket menambahkan aksara antara setiap aksara. Oke, jika kita dapat lihat pada contoh 3.6, yaitu kod arahan pengatur cara Python untuk mencapai satu aksara atau lebih string. Kita akan cuba. Oke, kita akan coba print Oke, contohnya di sini adalah print ayat 4, yaitu merujuk kepada perkataan empat, yaitu M. Seterusnya adalah print ayat 10 hingga 14 pada perkataan selamat datang. Okey. Ayat 10 hingga 4 terdiri daripada 4 perkataan, 4 aksara, iaitu TANG. Itu merupakan contoh untuk memaparkan satu aksara atau lebih dalam string. Okay, bagi contoh 3.7 untuk menghitung bilangan aksara dalam string, kita akan masukkan fungsi len ayat. Okay, dalam perkataan selamat datang ini terdapat 14 aksara. Itu adalah contoh untuk mengira bilangan aksara pada sesuatu pada perkataan. Oke, manakala contoh 3.8 ini adalah contoh bagi menggabungkan dua string dan mengulang string. Kita akan tunjukkan cara bagi menggabungkan string dan mengulang string. Contohnya adalah A sama dengan string str hello. Kalau B pula string str dunia. Dan C str sama dengan simbol tanda seru. Sekarang kita nak print bagi menggabungkan data ataupun nilai menggabungkan perkataan A koma B plus C. Oke, input akan keluar adalah hello dunia. Manakala untuk membangunkan mengulang string, itu contohnya adalah seperti print. Kita
kita nak ulang A seperti contoh A. Okey, tanda simbol ini, simbol bintang ini adalah merupakan simbol bagi darab dalam bahasa pengaturcaraan. Okey, jika kita lihat output dia adalah hello, 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 iaitu 4 kali hello. Data string ataupun string A diulang sebanyak 4 kali. Okey, seterusnya adalah kita pergi kepada jenis data yang terakhir, iaitu boolean. Dalam pengaturcaraan ini, nilai palsu ataupun palsu akan dipaparkan false dan benar akan dipaparkan sebagai true. Okey, nilai boolean ini adalah satu sistem logik untuk membolehkan sesuatu penyataan kompleks kepada satu persamaan yang mudah. Okey, pada contoh 3.0 iaitu muka surat 86 adalah contoh ataupun pembangunan pengaturcaraan, iaitu menggunakan aplikasi Scratch. Ini iaitu memerlukan pengguna untuk memasukkan input ataupun jawapan berkaitan dengan umur mereka. Contohnya, jawapan ataupun umur bersamaan dengan 14 jika benar dan juga palsu, iaitu menggunakan if else. Okay, kita akan buat untuk contoh bagi paparan logik boolean. Ini kita akan cuba. Okay, pada contoh 31 muka surat 86, nilai X diberikan adalah X sama dengan 13 X lebih besar daripada 3. Okay, nilai X adalah 13, X ini lebih besar daripada 3. Okay, jika false, X lebih kecil daripada 0. Okay, dia akan keluar paparan false. Okay, ini merupakanlah penerangan bagi pengaturcaraan true or false, iaitu paparan logik boolean. Okay, simbol sama dengan ini bermaksud sama dengan, ataupun oleh itu X sama dengan 13 bermaksud nilai X diberikan, nilai 13 diberikan kepada X. Lepas tu simbol lebih besar bermaksud X adalah tidak lebih daripada 3, yang maksud maka penyataan ini adalah true. Okay, jikalau pelajar ada masalah, bolehlah tanya dan rujuklah buku teks. Okay, secara rumusannya 3.1 ini adalah berkaitan dengan jenis-jenis data. Jenis-jenis data dalam segmen kod. Okay, secara ringkasnya, jenis-jenis data ini dapat dibahagikan kepada 5, iaitu yang pertama adalah integer, iaitu nombor bulat tanpa titik perpuluhan, termasuk nilai positif dan juga negatif. Okay, ini yang saya telah terangkan. Saya ingin merumuskanlah untuk keseluruhan subtopik kita. Terdapat 5 jenis data utama. Yang pertama adalah integer, itu terdiri pada nombor bulat tanpa titik perpuluhan, termasuk nilai positif dan nilai negatif. Untuk sinteks ataupun pemboleh ubah pada pengaturcaraan Python diwakili oleh int, iaitu integer.
Okey, fungsi integer ini adalah menyelesaikan masalah matematik dan boleh digunakan bersama operator matematik ataupun pembilang bagi struktur kawalan. Manakala untuk string pula adalah secara ringkasnya string ini merupakan jujukan aksara seperti simbol, huruf. Okey, sinteks dia adalah ataupun pemboleh ubah yang kita tulis pada pengaturcaraan adalah seperti str ataupun string. Okey, aksara ini digunakan untuk memanipulasi string, iaitu tanda siku, indeks. Ini adalah contoh-contoh untuk memanipulasi string, contohnya tanda siku, nombor indeks, len, join, simbol tambah, tolak, simbol koma, simbol bentuk dan juga bintang seperti yang saya terangkan tadi. Dan seterusnya adalah double. Double ini termasuk dalam integer tetapi ia khas untuk nombor yang mempunyai titik perpuluhan, sama ada negatif dan juga positif. Okey, sinteks dia dalam tu cara kita menulisnya sama ada dalam double ataupun float. Okey, fungsinya adalah menyelesaikan masalah matematik dan boleh digunakan bersama operator matematik. Seterusnya adalah aksara char. Aksara ini terdiri pada digit, abjad A sampai Z dan juga simbol-simbol termasuk ruang kosong. Sinteks dia kita tulis pada pengaturcaraan Python iaitu char, char. Contohnya adalah contoh char huruf adalah seperti A. Dan yang terakhir adalah data jenis boolean, terdiri daripada dua nilai iaitu false dan juga true. Ia digunakan sebagai ungkapan boolean, dijadikan penyataan bersyarat dalam struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan ini telah pelajari semasa di tingkatan 1. Okey, setakat itu saja untuk video kita pada kali ini. Untuk seterusnya, cikgu akan sediakan latihan bagi meningkatkan kefahaman pelajar. Kita sambung pada latihan. Terima kasih.